Persediaan apa benda yang perlu kita buat pada 10 malam terakhir nanti. Okay? Kita lagi 2 hari je nak masuk. InsyaAllah dah nak habis dah Ramadan ni. InsyaAllah kita buat yang terbaik. So, sebelum saya start, saya perkenalkan dulu lah. Okay? Saya Coach Izan. Okay? Saya akan buat partner sharing dengan Ustaz Fuad. Okay? So, Ustaz Fuad akan bersesi dulu selama 30 minit. Dan saya akan share lah selepas itu. Okay? So, jom kita berikan laluan kepada kita jemput Ustaz Fuad. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa habli ya wahab ilman wa hikmah warzuqni razaq kulli musahala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada Coach Izan, Coach Yat dan juga Coach-coach serta ahli-ahli, tetamu-tetamu dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi terima kasih pertama sekali kerana sudi menjemput saya untuk buat perkongsian. Dan insyaAllah pagi ini saya bukanlah untuk mengajar, kan, cuma sekadar untuk perkongsian sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian, terutama bila kita dah berada pada 18 Ramadan pada hari ini. Dan elok kita ingatkan diri kita, sahabat-sahabat kita, ahli-ahli keluarga kita berkaitan dengan kepentingan dan kelebihan 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi izinkan saya nak share screen sikit, ada sikit lah oleh-oleh pagi ni. Kan? Saya kalau tak ada slide ni takut dia sama ada merapu ataupun terlebih masa. Jadi bila ada slide ni insya-Allah dia agak terpandu sikitlah. Okay? Jadi saya yakin dan percaya bahawa saya masih baru lagi, kan, dalam perkongsian perbincangan pada pagi ini. Mungkin ramai lagi yang sebenarnya tak kenal dengan saya ataupun kenal gitu-gitu je, kan. Jadi Alhamdulillah, saya Muhammad Fuad Osman, tahun ni berumur 44 tahun, kan. Alhamdulillah, pendidikan Master of Education UKM dan Bachelor di Universiti Malaya dalam bidang Quran dan Hadis, dan telah masih lagi bertugas sebagai seorang guru pendidikan Islam, juga mengajar syariah dan bahasa Arab. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, diberi peluang pada hari ini untuk bercuti selama 3 tahun untuk menyambung pengajian di peringkat PhD di UKM dalam bidang dakwah. Alhamdulillah. Dan sikit ini pengalaman saya. Sebenarnya saya adalah peserta yang berasal daripada kurus sebelum raya pada tahun 2017 dulu. Kan, inilah gambar sebelum dan selepas saya masa mula-mula masuk dulu, kan. Dan inilah gambar paling seksi sebab saya duduk dalam grup weight loss challenge ni, peserta Muslim yang lelakinya saya je. Yang lain ada yang Muslim perempuan dan ramai juga yang non-Muslim. Jadi saya sahut juga cabaran, kan, untuk join program ni, walaupun saya ni image-nya ustaz, kan, agama, tapi atas kesedaran untuk turun berat badan tu, Alhamdulillah saya join kurus sebelum raya Mei 17, dan pada 21 hari yang pertama bulan Ramadan tu saya berjaya loss 4.8 kg. Alhamdulillah. Inilah gambar first dulu sebab sebelum dan selepas. Dan Alhamdulillah, sebelum ni saya berat 116 ketika memulakan program dengan Herbalife, kan. Ada penyakit diabetes, migraine, sakit kulit, kan, dan juga badan yang tidak sihat lah, tidak aktif, panas baran, cepat marah dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, selepas saya bersama-sama dengan Herbalife hampir 1 tahun, kan, saya telah berjaya menurunkan berat badan sebanyak 46 kg, dan sehingga 3 tahun yang lalu sehinggalah ke hari ini berat badan saya maintain lah 70 kg. Alhamdulillah. Dan bebas penyakit, dah tak makan ubat lagi, kan. Hanya saya jadikan makanan sihat itu sebagai ubat dan tidak menjadikan ubat itu sebagai makanan. Dan lebih bertenaga, bertambah aktif,
lebih positif dan alhamdulillah mampu untuk melakukan healthy active lifestyle, kan? Boleh dah berbasikal setelah 30 tahun yang lalu tak pernah berbasikal, kan? Dapat buat juga aktiviti-aktiviti yang lasak, kan? Seperti hiking, berlari dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya telah diamanahkan untuk mengendalikan satu program yang dinamakan Usrah Free Obes, kan? Program Ideal Weight program, ataupun ringkasnya UFO. Itu pun sempena pemilihan nama tu, nama saya juga, Ustaz Fuad Osman ataupun UFO. Mungkin ada yang ada orang yang tak tahu lagi, kan? Alhamdulillah. Okay. Jadi kita pergilah sikit sharing kita pada pagi ini, kan? Persediaan 10 Ramadan yang terakhir. Walaupun ada orang sebut 10 malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir itu sebab kita nak cek Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya apa yang paling penting ialah kita nak manfaatkan 24 hours, 10 malam yang terakhir Ramadan. Okey, sedikit muhasabah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni biasa kita dengar dan kita baca, nak menjelaskan kepada kita bahawa matlamat ataupun objektif Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa dalam bulan Ramadan itu khususnya adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Okey. Jadi Ramadan ni Allah Taala jadikan untuk kita menjadi orang yang bertakwa, tetapi tak semua orang yang akan mendapat ketakwaan itu. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, tapi tak semua orang yang akan dapat rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan, tetapi tak semua orang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sebahagian daripada orang yang mendapat rahmat, maghfirah dan juga mendapat title sebagai muttaqin, yakni orang yang bertakwa. Okey. Jadi bila Allah Taala nak kita jadi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan kita begitu saja. Allah Taala dah siapkan dia punya sistem. Kan? Macam gitulah nak jadi presiden tim, dia dah ada sistem. Just kita follow aja. Jadi kalau orang yang tak follow sistem, tak ikut program yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak boleh nak qualified sebagai orang yang bertakwa. Okey? Jadi sebelum tu saya nak cerita sikit tentang apa kelebihan bila kita mendapat darjat takwa tu. Jadi ini Allah Taala sebut dalam surah At-Talaq, kalau kita boleh tengok ayat 2 hingga ayat 5. Yang pertama, orang yang bertakwa ini kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, Allah Taala akan mengadakan bagi dia jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan, daripada sebarang masalah. Kita hidup atas dunia ni memang banyak masalah, banyak cabaran, dan Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan untuk keluar daripada sebarang masalah. Cabaran tersebut syaratnya ialah mesti wa may yattaqillah, iaitu mesti jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, kelebihan yang Allah Ta'ala beri kalau sekiranya kita menjadi orang yang bertakwa ialah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang benda yang tak terfikir dalam fikiran kita pun Allah Ta'ala akan bagi. Yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia segala urusan dia. Ini semua cerita tentang urusan kita di dunia. Masalah dunia, akhirat dah tak ada masalah lagi lah. Masalah, cabaran semua di dunia. Kan berkaitan dengan rezeki, rezeki juga persoalan dunia. Kan urusan kita dalam kehidupan ni, urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan adik-beradik, urusan bisnes, kan semua taklah urusan kita di dunia. Dan orang yang bertakwa, Allah Ta'ala janjikan yaj'al lahu min amrihi yusra, semua urusannya akan jadi mudah. Seterusnya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hapuskan semua kesalahan-kesalahan, padamkan segala dosa dia. Kan? Dan yang kelima, wa yu'zim lahu ajra, dan dikurniakan kepada dia pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alangkah beruntungnya, kan, untuk kita jadi orang yang bertakwa. Okey. Seterusnya, macam saya sebut tadi, bila Allah Ta'ala nak kita jadi orang yang bertakwa, maka sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyediakan program dia, aktiviti dia, sistem dia, supaya bila kita buat
perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita kalau tidak jadi orang yang bertakwa pun, kita sudah ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita sebenarnya banyak ayat Al-Quran yang lain menyebutkan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Jadi saya ambil yang mudah-mudah yang biasa kita dengar, yang kita hafal. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini amalan orang yang bertakwa. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini ialah Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi nak jadi orang yang bertakwa, mesti tidak boleh memisahkan diri daripada Al-Quran. Paling tidak Al-Quran itu dibaca, dan lagi baik kalau kita mentadabburkan, memahami isi kandungan Al-Quran. Supaya Al-Quran itu benar-benar jadi petunjuk kepada kita. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu beriman dengan perkara ghaib. Dan salah satu daripada ibadat yang mengajar kita tentang al-ghaib ni, iaitulah ibadat puasa. Sebab satu-satunya amalan yang kita tak boleh tunjuk dekat orang. Dan satu-satunya amalan yang Allah Ta'ala sendiri bagi pahala terhadap amalan puasa itu. Kalau amalan lain, baca Quran, dah ada dah ganjaran dia. 1 huruf 10 pahala. Solat bersendirian 10 pahala. Berjamaah 27. Bersedekah digandakan 70 hingga 700 kali ganda. Semua dah ditentukan oleh Allah. Tapi ibadat puasa, kata Nabi SAW, kan, Allah Ta'ala sendiri yang menentukan pahalanya. Itu sebab kita bila kita berpuasa, kita tak makan dan tak minum di siang hari walaupun kita ada peluang untuk buat demikian. Kan? Contoh macam kita berkumur-kumur lah waktu tengah hari, waktu zuhur, nak ambil uduk. Kan? Boleh je kumur-kumur 3 kali, 2 kali kita buang, 1 kali kita telan. Nak buat basah-basah tekak kan? Boleh. Tapi kita tak buat macam tu sebab kita yakin al-ghaib. Allah Ta'ala maha melihat, para malaikat sedang mencatat seluruh amalan kita. Kan? Dan dengan ibadat puasa juga sebenarnya kan, melatih kita untuk beriman dengan dosa dan pahala. Yang ketiga, wa yuqimunas salah. Kalau kita tengok orang yang bertakwa, dia banyak solat. Yang pertama, dia jaga semayang solat yang fardu, jaga waktunya, kan? Dan yang kedua, dia memperbanyakkan solat sunat dia. Ini ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang bertakwa. Dan yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu dia berinfak, yakni bersedekah sebahagian hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kalau kita tengok keempat-empat program ini memang telah ditekankan ataupun telah dituntut kepada kita untuk kita melakukan sebanyak-banyaknya, khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Supaya bila kita buat Al-Quran, kita ada tadarus, solat kita ada qiyam dan juga ada tarawihnya, sedekah kan diminta kepada kita untuk kita lipat gandakan. Bahkan sedekah wajib juga Allah Ta'ala letakkan syariatnya dalam bulan Ramadan, iaitu zakat fitrah. Dan begitu juga dengan ibadat puasa. Jadi kalau kita buat keempat-empat amalan ini secara konsisten, secara yang terbaik, insya-Allah kita adalah yang disebut sebagai al-muttaqin, iaitu golongan yang bertakwa. Seterusnya, selain daripada hubungan kita dengan Allah, jangan lupa nak jadi orang bertakwa kena jaga hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama disebut dalam surah Ali Imran ni, pertama wasari'u ila maghfirah, bersegera minta ampun kepada Allah. Buat salah aja kena cepat-cepat minta ampun, jangan tangguh. Sebab kita memang tak terlepas daripada dosa, tetapi orang mukmin yang berdosa ialah dia orang yang segera memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian yang kedua disebut alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa dia sentiasa bersedekah, berinfak, sama ada waktu dia senang ataupun susah. Waktu dia senang dia bersedekah, waktu dia susah dia bersedekah. Waktu dia ada duit dia sedekah, waktu dia tak ada duit pun dia sedekah. Kan? Jadi itu sifat orang yang bertakwa. Kemudian wal kadhiminal ghaib, menahan kemarahan. Kan? Ini sifat orang yang bertakwa. Dia tidak mudah marah, dia orang yang kuat kesabarannya terhadap apa-apa perkara yang dilakukan oleh orang lain kepada dia yang boleh menyakitkan hati dia. Maka dia jadi orang yang menahan kemarahan. Wal 'afina 'anil nas, dan dia suka memaafkan orang lain. Dia tak marah orang, dan kalau orang buat salah kepada dia pun dia suka memberikan kemaafan. Masya-Allah, tabarakallah. Kan? Jadi ini mudah-mudahan jadi satu muhasabah kepada kita. Adakah
fasa kedua Ramadan yang sedang kita lalui ini benar-benar sudah melatih mendidik kita untuk jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir disebut walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat ini menjelaskan tentang syarat-syarat taubat. Idza fa'alu fahishah, bila seseorang itu melakukan perbuatan keji, melakukan dosa maksiat, au zalamu anfusahum ataupun perbuatan yang menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka cepat-cepat ingat kepada Allah. Fastaghfiru lizunubihim, lalu mereka segera beristighfar, memohon keampunan atas dosa-dosa yang dilakukan, dan walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak mengulangi lagi apa yang pernah dilakukan. Ini dalam ni ada syarat-syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa kan, dia memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan taubat, dan sentiasa membantu orang lain dalam kesusahan walaupun dia sendiri susah, kan, dan juga menahan kemarahan dan memaafkan orang lain. Alhamdulillah. Dan satu lagi sifat orang yang bertakwa, jangan lupa, iaitulah dia sangat cinta kepada majlis ilmu. Bahkan disebut oleh Nabi SAW, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan. Barang siapa yang hadir dalam majlis ilmu dalam bulan Ramadan, kata Allah Ta'ala, dituliskan, ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dia bikulli qadamin, setiap langkahan kakinya, ibadata sanatin, pahala beribadat selama 1 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini barangkali kita tak boleh hadir majlis ilmu di surau di masjid, bahkan SOP tazkirah tarawih pun tak boleh. Jadi kita masih ada peluang lagi untuk duduk dalam majlis ilmu, kan? Kita ada kelas mengaji online, kalau ada yang kelas tadarus offline pun kita kena hadir. Mudah-mudahan kita mendapat barakah dan ada sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey. Kita tengok sikit tentang apa yang disebutkan tawaran hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Iaitulah yang kita biasa sebut Lailatul Qadar. Dan kelebihannya Allah Ta'ala dah rakamkan dalam surah Al-Qadar ini ayat 1 hingga ayat 5. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Maksudnya ialah Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar ini ialah Al-Quran yang diturunkan daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tapi daripada langit dunia, Jibril sampaikan kepada Nabi SAW iaitu pada 17 Ramadan. Pada 17 Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, apa yang ada pada Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, para malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amrin, dengan seluruh urusannya. Jadi antara urusan malaikat pada malam itu ialah turun ke langit dunia untuk mencari 2 golongan. Yang pertama, orang yang memohon keampunan kepada Allah, orang yang beristighfar, orang yang bertaubat pada malam itu, para malaikat nak angkat doanya untuk diampunkan seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para malaikat mencari orang-orang yang berdoa, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hajat, keperluan, malaikat nak aminkan doa orang itu supaya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan pada malam itu juga penuh kesejahteraan, keselamatan dan juga kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya ialah ganjaran pahalanya yang sangat besar, kan? Dan hanya Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang mahu. Okay? Siapa yang mahu boleh decide, kan? Ini penting untuk kita decide. Sebab ada orang dia dah tahu dah semua ni, tetapi masalahnya dia tak decide. Dia nak ke tak nak untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, kan? Kadang-kadang dia anggap kalau jumpalah, kalau dapatlah, kan? Kalau tak dapat nak buat macam mana, kan? Dia nak tapi tidak bersungguh-sungguh. Beza dengan orang yang nak bersungguh-sungguh, kan? Dia sudah mempersiapkan dirinya lebih awal untuk menerima kehadiran Lailatul Qadar. Ada orang dia cari Lailatul Qadar, tapi ada orang yang Lailatul Qadar datang cari dia. Mana best, kan? Kita nak yang mana? Kita cari Lailatul Qadar sampai cari tu tak jumpa-jumpa, ataupun kita tak perlu cari,
kita buat dia apa yang sepatutnya kita buat, Lailatul Qadar akan jadi tetamu kita. Masya-Allah tabarakallah. Kan? Apa yang paling penting ialah kita dulu buat keputusan, kan? Apa pendirian kita, apa ketetapan kita terhadap Lailatul Qadar ini, kan? Kita nak ke tak nak jadi orang bertakwa, kan? Kita sendiri yang decide, kan? Jadi 10 amalan Rasulullah pada malam yang terakhir Ramadan. Yang pertama, Nabi SAW menghidupkan malamnya dengan qiyam, iaitu memperbanyakkan solat, kan? Bahkan disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang bangun malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan perhitungan, iaitu muhasabah diri, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, apa yang Nabi buat? Nabi membangunkan seluruh ahli keluarganya untuk beribadat kepada Allah, kan? Nabi SAW apabila masuk 10 terakhir Ramadan, baginda akan mengetatkan kainnya, menghidupkan malam tersebut dan mengejutkan seluruh ahli keluarganya, kan, untuk beribadat pada malam tersebut. Mengetatkan kain itu maksudnya menunjukkan kesungguhan Nabi untuk beribadat kepada Allah Ta'ala pada malam itu. Dan setengah ulama menyebutkan mengetatkan kain itu maksudnya Nabi sudah tidak ada lagi urusan dengan isteri-isteri baginda pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Fokusnya adalah kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mencapai keredaan Allah. Kemudian seterusnya beriktikaf di dalam masjid. Kan? Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, iaitu di masjid. Jadi kepada kaum lelaki yang boleh untuk hadir ke masjid untuk beriktikaf, kan, dialu-alukan. Tapi cuma sekarang ni SOP tak boleh lah, tak boleh bermalam di masjid. Kan? Dan bagi kaum muslimat pula, kan, sekejap lagi kita akan cadangkan macam mana nak beriktikaf walaupun di rumah. Mungkin pahalanya tak sama dengan pahala iktikaf, tapi amalan beriktikaf tu boleh kita buat di rumah kita sendiri. Okay? Kemudian seterusnya memperbanyakkan sedekah. Barang siapa yang berjalan memenuhi keperluan saudaranya dan menyampaikan keinginannya, maka itu lebih besar pahalanya daripada iktikaf di dalam masjid selama 10 tahun. Masya Allah tabarakallah. Jadi ini memang kita kata iktikaf tu amalan yang baik, tetapi ada lagi satu amalan yang Nabi SAW sebut, dia boleh meninggalkan iktikaf di masjid, iaitu bila dia keluar daripada masjid untuk memenuhi keperluan saudaranya, menunaikan hajat sahabat-sahabat dia. Dan kita hari ini sebagai pendakwah misi sihat, kan, perlu keluar, walaupun kita tak kata tak boleh nak iktikaf di masjid, no problem, kita keluar untuk bantu orang untuk jadi sihat. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran beriktikaf 10 tahun. Dan seterusnya ialah memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah satu doa, kan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pengampun lagi maha mulia dan suka kepada pengampunan, maka ampunilah aku. Jadi doa ni, kan, kita ulang-ulangkan, kita perbanyakkan dalam bulan Ramadan ini, tidak kira waktu. Mudah-mudahan mudah untuk kita berdoa kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Jangan tunggu malam Lailatul Qadar baru kita nak cari doa ni, takut tak sempat. Malam tu lah baru nak hafal, baru nak buka buku, baru nak cari. Jadi kita dah amalkan siap-siap sejak daripada awal Ramadan. Kemudian Nabi bersungguh-sungguh dalam ibadatnya, khusus pada 10 malam yang terakhir. Nabi memperbanyakkan waktu ibadatnya lebih daripada malam-malam yang lain. Ya. Okey, ini saya sharekan doa untuk memperoleh Lailatul Qadar. Tadi itu doa untuk ketika kita bertemu Lailatul Qadar. Yang ni doa untuk memperoleh Lailatul Qadar. Sebab kalau kita dah decide kita nak jadi orang bertakwa, kita nak sungguh-sungguh nak bertemu dengan Lailatul Qadar, kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang nak. Orang yang nak tak nak, Allah Ta'ala tak bagi. Apatah lagi kalau orang tu memang dia tak nak, memang tak ada harapan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dah buat keputusan, kita dah siap betul, kita nak Lailatul Qadar ini, dan kita berdoa kepada Allah, kita usahakan dengan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, insya-Allah Allah Ta'ala dengan izinnya akan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Allah marzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanah. Ya Allah, rezekikan, kurniakan kepada kami Lailatul Qadar pada tahun ini, wa fi kulli sanatin, dan juga pada setiap tahun, wa a'inna ala ihya'iha qiyamiha birahmatika ya arhamar rahimin, dan bantulah kami untuk menghidupkan dan membangunkan malamnya
dengan rahmat-Mu wahai Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kita minta juga dengan Allah supaya diberikan kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah supaya kita boleh bangun pada malam tersebut untuk buat ibadat. Sebab cabaran yang sangat besar pada Lailatul Qadar ni kan, kebanyakan pengalaman-pengalaman orang-orang cerita memang cabarannya sangat besar. Bahkan orang yang nanti tercari-cari Lailatul Qadar pun bila sampai malam Lailatul Qadar dia tak bangun, kadang-kadang tak sahur pun ya. Jadi tu kita minta dengan Allah diberikan kekuatan, dan kita nak buat ibadat ni pun sebenarnya atas kekuatan izin Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, bukan dengan kealiman kita, bukan dengan kesalihan kita, bukan dengan sebab kebaikan kita, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Ta'ala izin, kita dapat buat solat tarawih. Allah Ta'ala izin, kita dapat mengaji. Allah Ta'ala izin, kita dapat qiyam. Ya? Okay. Dan ketika mendapat Lailatul Qadar, ini doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah zat yang maha pemaaf dan pemurah, maka maafkanlah diriku. Okay. Jadi ini doa ni, saya rasa semua orang hafal, alhamdulillah. Okay. Ini satu doa lagi saya nak share sebelum akhir. Kan? Jangan lupakan doa ini. Kan? Dalam setiap kali solat kita, termasuklah Lailatul Qadar, semua orang nak jadi presiden tim. Tapi yang paling best, kita dapat jadi presiden tim di dunia dan kita juga dapat jadi presiden tim di akhirat. Cuma dalam kitab tak tulis lah ni nama doa ni, doa presiden tim. Ni saya tulis dalam slide ni je. Sebab saya tahu dalam ni, yang hadir ni, semua bakal presiden tim. Kan? Bahkan yang dah jadi presiden tim pun ada, yang nak jadi founder circle, yang nak jadi chairman club, semua dah ada dah dalam ni kan. Inilah doa yang saya nak kongsikan, walladzina yaqulun, dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berilah kepada kami isteri-isteri, wa zurriyatina, dan zuriat keturunan kami, qurrata a'yun, perkara-perkara yang menyukakan hati melihat. Qurrata a'yun, yang menyenangkan hati, yang menenangkan perasaan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semua, jadikan saya, isteri saya, anak-anak saya, keturunan saya, sahabat-sahabat saya semua ni, lil muttaqina imama, jadi imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dunia dia jadi pemimpin, dan begitu juga di akhirat pun dia akan jadi pemimpin. Jadi kalau kita minta dengan Allah untuk jadi pemimpin orang yang bertakwa di akhirat, tak mustahil kita juga boleh jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa di dunia. Jadi mudah-mudahan kita jadi presiden tim yang beriman, yang bertakwa, yang pemurah, kan, yang dermawan, masya-Allah tabarakallah, kan, iaitu presiden tim yang bertakwa kepada Allah. Okey. Dari sikit persiapan fizikal last 10 Ramadan yang terakhir, apa persiapan fizikal kita? Okey, yang pertama kita berehat pada waktu siang hari supaya badan kita tidak penat untuk beribadat pada malam hari, dan kita cuba buat satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidur pada waktu tengah hari yang namanya qailulah. Maknanya kita rehat sekejap. Kan? Pada waktu siang hari. Maksudnya elakkan daripada kita melakukan kerja-kerja yang terlalu berat, kan? Exercise yang terlalu berat, sebab kalau badan kita penat di siang hari, kemungkinan kita sukar untuk bangun pada waktu tengah malam. Okay? Jadi berehat di siang hari, dan jangan lupa tidur sebentar sebelum zuhur, iaitu namanya tidur qailulah. Yang kedua, memperbanyakkan berjaga malam pada malam hari untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat amalan Nabi dan para sahabat 10 Ramadan yang terakhir ni, ada disebutkan bahawa kadang-kadang mereka tak tidur langsung daripada lepas tarawih tu sampailah ke waktu subuh. Maknanya memperbanyakkan waktu malamnya untuk berjaga dengan tujuan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian lagi, persiapkan rumah kita, ada tempat ibadat yang khusus, ada musalla khas, ada ruang-ruang tertentu untuk kita jadikan tempat untuk kita beribadat seisi keluarga. Kan? Letaklah bau-bauan yang wangi, bau raudah ke, kan? Biar ada feeling kita beribadat tu macam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kan, bau-bau yang wangi-wangi, kan, supaya kita rasa semangat, dan malaikat pun suka dengan bau yang wangi. Mudah-mudahan bila kita beribadat kepada Allah, kita mengaji dan sebagainya, sentiasa didatangi, dipayungi, dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan lupa tuliskan doa. Selain daripada doa yang tadi tu,
yang kita kena hafal tu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Kita tulis apa hajat kita, apa doa kita, kan? Kita tulis, list down, kan? 2021 ni, ya Allah izinkan aku untuk jadi millionaire team, kan? Ataupun untuk jadi president team. Ya Allah izinkan aku untuk dapatkan 10,000 volume point setiap bulan. Ya Allah izinkan aku untuk dapat 8 orang supervisor yang aktif, tulis, kan? Ataupun doa-doa yang lain secara spesifik kita tulis, supaya pada waktu kita qiyam pada waktu malam, kan, dan juga waktu kita nak berbuka puasa, waktu yang paling mustajab doa dalam bulan Ramadan ni, kita baca doa kita tu secara jelas, kan? Bila tulis tu kita tak lupalah apa yang kita hajatkan. Walaupun kalau tak tulis tu Allah Ta'ala tahu, tapi bila kita tulis tu, kan, macam kita tulis 10 kesyukuran lah. Kita memang bersyukur pada Allah, tapi kita nak nyatakan kesungguhan kesyukuran kita pada Allah, maka kita tulis 10 kesyukuran dan sebagainya. Okay? Dan pada 10 Ramadan yang terakhir ni, pastikan televisyen kita ditutup, kan, supaya tidak ada lagi tontonan-tontonan sinetron ataupun drama-drama dan sebagainya. Dan juga kalau boleh pada waktu malam ketika kita beribadat, jauhkan diri kita daripada gadget supaya kita present moment, dan kita boleh fokus dalam ibadat kita. Ini kan habis 2 rakaat tarawih, pegang telefon, kan? Habis baca Quran satu muka, baca 5 minit, setengah jam pegang telefon. Jadi dia dah hilang fokus kita untuk beribadat kepada Allah. Jadi waktu kita ibadat, pastikan, kan, tidak ada lagi TV pada 10 Ramadan yang terakhir ni, dan juga kita hadkan penggunaan gadget kita, terutama waktu kita sedang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu, saya mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun contoh-contoh yang tak berapa sesuai, kan? Saya mohon maaf. Itu sekadar perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi satu semangat kepada saya untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat dalam 10 Ramadan yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar, kan? Saya sebenarnya tak dapat tengok siapa, saya tengok skrin saya sendiri je, tak nampak pun, kan? Tidur ke, tergelak ke, pun tak nampak, kan? Tapi mudah-mudahan ada manfaat lah, kan? Untuk sekalian yang mendengar. Sekali itu dulu, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Coach Izan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang komen rasa macam dengar tazkirah Jumaat. Sebelum nak pergi ke khutbah Jumaat sekejap lagi. Masya Allah, tabarakallah. Okay. So, Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan yang berkaitan dengan 10 malam terakhir ni, boleh tulis kat chat. Okay. Sementara tu, saya akan go through saya punya slide dulu. Okay. Alright, kejap So boleh tulis kat chat dulu. Kalau ada apa-apa tak faham ke apa, okay? Boleh nampak ke skrin saya? Sekejap nampak? Okay. Boleh? Okay. Sekejap. Kenapa dia keluar kat sini? Dah kantor dah slide, kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, perkenalkan, okay, nama saya sekali lagi, nama saya Coach Izan. Okay, sebelum ni saya berumur 30 tahun. Okay, saya dah minum nutrition almost dalam 10 tahun. Okay, dah 9 ke 10 tahun macam tu. Okay, sebelum ni saya ada masalah kegemukan. Okay, pada muda lah. Maksudnya sebelum ni, cuba tengok muka saya yang depan sekali tu. Siapa ada kenal muka anda-anda yang sebelum ni macam tu juga? Kan? So, muka saya masa ni nak pergi vacation. Okay, nak pergi vacation, nak pergi Pangku tak silap saya. Okay, boleh imagine tak muka nak pergi vacation, muka sejuk macam tu. Dan kita pastikan nanti kita nak pergi vacation, pergi Langkawi, muka kita lain pula. Okay? So, Alhamdulillah, Masya Allah. Dengan berkat nutrition, saya start disebabkan dengan kakak saya belakang tu, Coach Nisa. Okay, sebelum ni dia ada masalah kegemukan dan ada masalah cabaran kesihatan.
dulu kena makan 30 biji ubat sehari, okey, 12 biji steroid. Okey, dulu memang ada orang memang yang nampak memang besar, tapi kadang-kadang ada orang besar tu diorang tak nak turun berat sangat, tapi diorang more kepada kesihatan. Okay, so kita punya language more kepada sama ada kita nak sihat ataupun kita nak turun berat lah. Okay, so daripada situ doktor diperkenalkan dengan Dr. Khadijah. Dr. Khadijah dah cakap dengan Coach Nisa, dia cakap, Nisa, awak nak sakit pun dengan makanan, awak nak sihat pun dengan makanan. The good news is Herbalife Nutrition is makanan, bukan ubat kurus. So alhamdulillah, masya-Allah, daripada situ Coach Nisa pun turun 30 kilo. Saya pun turun almost 14 kilo, sebab bersalin almost turun dalam 15 kilo. So alhamdulillah, masya-Allah, total loss family saya turun 100 kilo. Macam tu. So yang pentingnya saya nak sampaikan apa pun dekat sini, once bila kita dapat result, even though 1 ke 3 kilo, kan, 1 ke 3 kilo pun kita rasa happy, kan, kita rasa dapat tukar size. You must to keep share dengan orang lain untuk kita, apa orang kata, untuk share the power of ada kesyukuran, gratitude. Kan kadang-kadang kalau macam contoh, orang takut bila kita share tu, orang rasa macam kita ni menjual. Tak. So kita just share apa benda kita punya happiness, kita punya kesyukuran ke orang lain. Bahawasanya bila kita turun berat tu, insyaAllah orang lain pun boleh inspired juga dengan apa benda kita buat. Okay. So next. Okay. Untuk hari ni saya nak share selepas Ustaz ada cerita tentang persediaan kita punyalah rohani, fizikal. So dekat sini saya nak tekankan 4 persediaan nutrition pada 10 malam terakhir. Okey, saya nak share benda ni untuk anda boosterkan anda punya result, anda lebih fokus, anda lebih ringan nak beribadah, tak malas, asyik-asyik lesu, letih kan. Ada juga kan kita kadang-kadang rasa macam tak bertenaga kan, rasa nak tidur je kan. Okay. So next. So persediaan pertama adalah benda basic. Kita nyanyi dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nutrition 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang pertama adalah aloe vera. Yang kedua adalah tea mix. Yang ketiga adalah F1. Yang keempat adalah formula 3. Yang kelima adalah fiber. Anda boleh snap benda ni dan share dekat anda punya WhatsApp group. Okay. So ini adalah complete nutrition basic 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang belum dapatkan, boleh tanya dengan coach macam nak dapatkan benda ni, sebab benda ni adalah sangat-sangat best. Saya dah makan benda lama dan orang lain pun boleh share experience juga. Korang boleh type kat chat what kind of your experience masa rasa minum 1, 2, 3, 4, 5 every day. Okay, jangan pernah miss. Ini yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And the best is kita boleh campurkan dengan flavor baru kita ada chocolate mint. Okay. Sangat-sangat best. Kita campurkan, mix together. Okay. So next. Yang kedua adalah premium shake. Yang ni. So yang ni premium shake ni kita ada tekankan tentang F1 sport. Kan ada orang macam contoh boleh ke nak makan F1 sport ni, kita tak bersenam pun, nanti kan jadi ketak-ketak pula kan cerita kan. Tak. So F1 sport ni adalah kita macam tekankan untuk premium shake, untuk more kita rasa macam lebih lagi kita punya rasa yang lebih kenyang lebih lama. Kita akan rasa macam shake tu akan lebih creamy. Saya dah buat dah shake pagi tadi saya punya. Saya letakkan part F1 chocolate mint campur dengan 2 F1 sport, F3 dengan fiber. Masya Allah, best gila. Dia kenyang belahak tu macam makan nasi. Macam tu, betul tak? Kan? Best gila. You must to snap this and then mesti bersahur dan berbuka. Amalkan bersahur dan berbuka dengan premium shake. EOM ni, hari ni, siapa yang tak pernah lagi try F1 sport, you must to try it. Best gila. Okay, bukannya untuk orang nak sport je, tak. Tapi dia ada extra in term of protein base. Okay, so dia akan membantu untuk kita. Dan benda ni adalah base daripada susu. So, sangat-sangat best lah. Okay, yang kedua adalah premium shake. Okay, yang ketiga adalah senjata untuk bom kita punya lemak-lemak yang ada. Macam tu. Kan lemak-lemak apa benda masa tengah-tengah Ramadan ni. Ada roti john lah, ada tepung pelita lah, ada popiah basah lah, ada ayam percik lah. Macam tu. Siapa-siapa minum shake tu saya percaya mesti ada benda lain juga kan. So, 2 nutrition ni sangat-sangat penting adalah omega dan TC formula. Saya tak pasti omega dan lagi ketak dekat HQ ke mana ke, tapi saya order tadi lagi rasanya. So, you must to grab it. Okay, omega dan TC formula ni dia membantu untuk kita rasa lebih ringan. Kita rasa macam
lemak-lemak kita tu hilang, kita akan rasa inch loss. Dan TC formula ni kalau orang boleh amalkan masa waktu sahur, makan sebiji tapi pastikan cukup air lah, dalam 500 ke 1000 ml tu, makan TC formula 1, anda akan celek mata daripada sahur sampai sekarang lah, tak tidur. Kalau tidak tu lepas subuh tu nak tidur je kerja dia. So yang ketiga ni pastikan cakap dekat coach saya nak senjata bom lemak macam mana. So omega dengan TC formula. Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat, yang ni senjata cerah mata. Cerah mata nama dia. Saya boleh namakan dia cerah mata. Okey, kita pastikan kena ada Guarana Powder Plus ni untuk kita macam support. Yang ni dia kurang sikit nak kencing-kencing tu. Tak pas dia berbeza dengan T-Mix. Okey, Guarana ni dia more kepada fokus dengan alertness. Dia kan macam tu kan, dia macam celik mata. Kalau macam contoh anak nak drive ke, anak nak study ke, macam contoh nak baca Quran kan. Kadang-kadang kan kita baca Quran, ya Allah, tengok phone ni setengah jam pun tak ngantuk. Baca Quran satu line dah boleh tidur pula lepas tu. So Guarana ni dia membantu untuk macam contoh kita nak lebih celek, kita lebih fokus nak buat apa benda yang kita nak buat. Contoh hari ni hari HOM juga kan, kita nak masuk pada 10 hari Ramadan nanti, 10 malam terakhir nanti macam mana. So you must to add it. Okay, so senjata cerah mata adalah Guarana Powder Plus. Okay, so yang last sekali adalah apa-apa pun kena fokus dan elak daripada distraction. Okay, so yang pertama sekali adalah elak untuk pergi ke bazar ataupun buffet Ramadan lah hujung-hujung ni. Buffet Ramadan tu kan kita nak invest kan, macam contoh hang invest dalam 50 ke 70 ringgit pergi kat hotel. Kalau kita pergi, kita minum shake je, kita pergi solat, kan rasa macam baik aku makan semua yang ada dekat bazar, dekat buffet Ramadan tu, semua benda lah kita nak ambil, daripada kambing, ayam, daging, kuih muih, simbut, tak semua benda kita nak ambil. So elakkan, tak payah pergi buffet lagi. Kalau nak pergi esok atau lusa ni lah. Kalau nak pergi 10 hari Ramadan nanti, yang 10 malam terakhir tu tak payah pergi dah. Ataupun lepas sekarang ni tak payah pergi, senang. Okay, elakkan pergi bazar pun senang juga. Maksudnya kita tak payah nak pergi, sebab benda tu adalah benda-benda macam distraction untuk menyebabkan kita rasa nak makan. Macam tu, nak makan lah benda tu. Walaupun benda tak ada, duduk dan diam dekat rumah kita minum shake. Macam tu. Okay, so yang keduanya adalah elakkan 3G. 3G tu adalah apa benda? Garam, gula dan goreng. Garam, gula, goreng. So yang benda ni kita boleh kawal daripada kat rumah kita. Kalau kita masak daripada rumah, kita follow meal plan, kita cukup air, benda-benda ni kita akan berkurang lah. Rather than kalau kita pergi bazar ataupun buffet Ramadan tu memang dah fail lah bab 3 benda ni. Okay, so yang ketiganya adalah cukupkan minum air. Cukupkan minum air ni maksud saya macam contoh kan, kadang-kadang puasa kan, kadang-kadang kita akan ada masalah dengan nak minum air ni kan. So cukup even though dengan ikut berat badan anda, setiap 25 kilo bersama dengan 1 liter air. Okay, so macam contoh berat anda 50 kilo, anda minum air 2 liter. 2 liter setengah pun okey dah macam tu. Maksudnya sahur minum 500 ke 1000 ml, and then lepas berbuka and then sampai kita nak tidur balik tu, so dalam another 1 ke 2 liter lagi. Macam tu. Sebab ni dia akan membantulah, macam contoh untuk kita nak pergi toilet, kita nak bersenam macam tu lah kan. Macam saya pun ada dengar tazkirah daripada ustazah kat, dia kata tips untuk nak bangun tahajud ataupun tu adalah minum air lebih sikit. Macam tu, sebab bila kita minum air malam tu, kita minum air lebih sikit, kita akan rasa nak terkencing tu, kita akan bangun. Betul tak? Kita akan automatik untuk kita nak bangun, daripada rather dan kita kunci jam, kita boleh tutup balik. Betul tak? Kalau kita minum air ni, hang memang nak kencing, hang memang bangun lah kan, memang bangun pergi toilet. So daripada situ ucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, aku tak rasa nak terkencing, aku pergi semayang terus. Macam tu, rather than jangan dah bangun kencing tu pergi tidur pula. Macam tu. So rasakan bila kita minum air lebih sikit, kita boleh semayang lah. Even though 2 rakaat untuk tahajud pun dah kira okey. Betul tak? Ataupun macam contoh, paling kurang pun saya ada dengar juga, kalau macam contoh ada cabaran lah mak-mak macam contoh nak kena susukan ke baby semua kan. Kalau kita tak sempat nak bangun pun, even kita terbangun 3 pagi tu pun, even kita tengah menyusu ataupun kita nak buat something pun, kita boleh berdoa masa tu. Itu pun
salah satu orang kata membangunkan malam. Betul tak Ustaz? Kan membangunkan malam lah. Even kita berdoa pun dah kira okey lah kan. So last sekali adalah bersenam. Okey, bersenam ni saya sangat suggest kepada semua orang yang bersenam 30 ataupun 15 minit sebelum berbuka. Janganlah dekat-dekat berbuka tu. Dekat berbuka tu kita at least macam contoh macam start buka pukul 6.30. Sampai pukul 7 pun okey. 6.30 sampai pukul 6.45. At least kita macam ada rest sikit 15 minit tu. Kita nak prepare shake semua and then kita ready untuk nak berbuka. Kita berdoa masa tu. So bila kita ada ready nak, kita susunlah masa kita. Kalau kita pergi bazar Ramadan, kita jadi macam lari kan benda tu. Kalau kita masak, kita duduk rumah, kita bersenam, kita sempat. Benda tu insyaAllah bila kita manage, kita punya time, insyaAllah lah benda tu akan semuanya smooth je. Okay. So, itu saja perkongsian saya untuk hari ni. Kena ingat, 4 persediaan tu adalah, apa benda cuba tak kat chat. Yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, nutrition. Yang kedua adalah sediakan premium shake. Siapa yang tak pernah share premium shake, kena try. F1 Sport. Yang ketiga adalah senjata bom lemak. Okay, omega 3 dan TC formula. Yang keempat adalah senjata cerah mata. Okay, kita kena ada Guarana Powder Plus. Okay, so saya stop share sekejap. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak? Ada kat chat, saya tak perasan chat tadi. Ada soalan tak Gusyak? Soalan banyak kepada Ustaz Fuad, tapi Ustaz Fuad dah jawab dalam bentuk chat. Oh ya. Yeah. Okay, saya tak perasan chat tadi. So, kalau semua dah okay, Jangan ada bersenam pukul 10.30 malam, okey tak? Boleh juga. Boleh. 10.30 malam tak kisah mana yang terbaik lah untuk anda. Tak sama ada orang bersenam waktu pagi, ada orang bersenam waktu petang, ada orang bersenam waktu malam. Kami macam dulu pun hari tu kami buat fit challenge pun bersenam pada waktu lepas more. Pun boleh juga, tak kisah, ikut masa anda. Janji anda bersenam, bukannya menyelam. Satu lagi, TC formula better ambil lepas minum nutrition ke? Betul. Sebaiknya. Apa lagi tu? Orang Malaysia boleh makan TC ke? Kalau macam saya tak makan TC. Tapi saya lebihkan Guarana Powder Plus tu lah. Kalau macam saya lah. Kalau untuk orang pregnant, untuk orang menyusu, elakkan TC formula dulu. Untuk orang yang okey saya pada tu, boleh makan TC. Boleh ulang premium shake tadi? Okay, premium shake tadi adalah kita punya sukatan lah, basic. Saya selalu cakap dekat saya punya customer atau coaching, setiap 100 ml air bersama dengan 1 scoop shake. Okay, 100 ml air bersama dengan 1 scoop shake. So maksudnya dalam macam tadi ada 4 F1 shake, 2 F1 Sport, 1 F3, 1 fiber. So anda punya air tu dalam rather than kalau macam nak pekat buat 500, kalau macam nak ngam-ngam soy buat 600 ml air. Okay. Jika nak ikhtiar Jika nak ikhtiar mengandung, apa yang perlu dielakkan, apa yang perlu diamalkan. Okay, yang dielakkan tu benda-benda sejuk rasanya kan. Okay, yang paling-paling penting kalau in terms of nutrition, okay, satu ni NW formula. Okay, anda perlu minum bersama dengan suami sekali. Suami dan isteri bergabung meletup. Okay, so anda perlu minum add on dengan NW formula lah. Okay, alright. 1, 2, 3 boleh bagi sukatan. Okay, 1, 2, 3 saya basicnya kalau saya dah buat premium shake, saya buat tu lah 4, 2, 1, 1. Saya mau buat macam tu, 4 F1 shake, 2 F1 sport, 1 F3, 1 fiber. Okay, kalau macam contoh aloe vera, saya selalu letak kepada dalam 1 ml, 1000 ml air saya tu, saya letak dalam 3 caps aloe vera. Itu paling sikit lah. Kalau macam nak banyak, nak wow sikit, letak 5 caps aloe vera, 5 cap penutup aloe vera tu dengan scoop C, T-mix. Tak belakang dulu. Ataupun kalau macam contoh anda president team, anda pecik-pecik je lah. Gitu. Agak-agak pekat, agak-agak padu, minum. Macam tu. Okay. So, apa lagi? Guarana elok minum waktu bila? Tak kisah. Masa waktu berbuka, waktu sahur, untuk bagi kita energi. Atau macam contoh kita nak bangun kiam malam tu, start daripada lepas isyak tu dah boleh minum dah. Kalau buat F1, kalau Guarana ni buat suam best. Dia buat suam-suam, best gila. So jadi macam best lah, best. Okay. Apa lagi? Orang yang baru lepas operasi
sis, minum shake tak? Boleh. Saya pun baru operate sis. Boleh sangat F1 Sport. Saya memang buat premium shake. Saya buat gantikan. So kalau macam contoh siapa yang ada cabaran kesihatan, itu of sis ataupun fibroid tu, anda punya premium shake tu tukar. 4 F1 Sport, 2 F1 biasa. Okay. Boleh. Okay. PC follow elakkan untuk ikhtiar pengat pregnant Cik Dream. Elakkan bazar buffet Ramadan. Apa lagi tu? Boleh makan nasi. Makanan dia boleh makan shake. Okay. So, itu je kot. Ada apa-apa lagi tak? Dah 10.20. Okay, kalau untuk SLE, SLE ni kalau macam contoh kakak saya lah, SLE ni dia ada banyak sebenarnya. Kalau macam contoh, dia ada sama ada SLE ni based on skin, sendi ataupun kita punya kidney. Kalau macam contoh kakak saya, dia mau kepada kidney. Bila kidney, dia akan mau kepada affected kepada F3 lah. So saya cadangkan siapa yang ada cabaran kesihatan in term of kidney, anda kurangkan ataupun tak payah minum langsung F3. Okay, so tak payah minum langsung F3, tapi banyakkan Dr. Khadijah selalu cakap siapa-siapa yang ada cabaran kesihatan, dia selalu cakap saya, Izan ulang je F1 Elo Omega, F1 Elo Omega. Dia cakap je kat customer macam tu, F1 Elo Omega. Dan kalau kan tak boleh telan 3 benda tu kan, dia macam selalunya F1 ni untuk regenerate sel lah. Kan, untuk bagi sel dan makanan untuk dalam badan kita. Kalau macam contoh aloe vera ni, dia more kepada apa orang kata, ada chamomile. Dia akan ada maksudnya penenang untuk dalam badan-badan sel kita yang radang tu. Itu fungsi aloe vera. Selain daripada dehydrate, dia ada fungsi chamomile untuk menenangkan sel-sel kita yang radang tu. Macam contoh macam Kusnisa, kalau macam contoh sakit sendi ke kan, sakit sendi ke kat sini ke, benda kan macam contoh saya pregnant, macam contoh rasa macam nak kebas-kebas kaki ke macam tu, saya akan maukan kepada kalsium dengan aloe vera tu lah. Kita minum banyak sikit. Macam tu. And then omega lah. Omega 3 biji, akan minum, makan 3 kali sehari, pagi, tengah hari, malam. Macam tu. Okay? Uruskan anak bersunat. Saya tak pasti. Tapi rasanya boleh. Minum macam biasa je. Benda tu tak ada apa. Ingat, nutrition adalah makanan. Food. Bukannya ubat kurus, bukannya ubat. Selagi benda tu sel, kan, insyaAllah benda tu akan okey. Alright. Boleh ulang semula yang fibroid dan cyst tadi. Okay, macam saya. Okay, saya share lah. Bagi siapa yang tak tahu, tahun lepas. Sekejap. Saya ada masa pregnant kan ni, Widak Safia ni, pada 3 bulan yang pertama lah, saya ada cabaran in term of cyst. Maksudnya, bila dia membesar, cyst pun membesar sekali 20 cm. So, masa tu doktor cakap bila 20 cm, memang kena buang lah. Dan ada juga laki untuk orang lain, macam contoh, even though ada cyst ataupun fibroid masa tengah pregnant, dia boleh kecil ataupun boleh hilang. Tapi saya punya ni makin besar. Okay, bila makin besar, so doktor cakap, okay, you must to, apa orang kata, operate lah, buat keluar sebab kalau cyst tu makin besar, baby saya tak boleh besar juga, macam tu. So, saya buat operation lah, dia belah perut tengah, buang 20 cm tu, belah kanan atau kiri macam tu. Doktor dia cakap, masa saya buang awak punya tu, saya keluarkan sis awak sebelah, kantung rahim awak anak tu saya bawa keluar sebelah, lepas saya bawa masuk balik. Doktor kata macam tu, insyaAllah. Luar biasa, kuasa Tuhan, Alhamdulillah, sihat. Saya pun boleh bersalin normal. Dan masa tu, bila saya dapat tahu, saya ada sis, saya memang tukarkan semua nutrition saya kepada original semua. So, masa tu saya stop F1 biasa, saya makan F1 Sport sahaja. F3 saya ambil, fiber saya ambil. Kalau aloe vera saya tukarkan kepada aloe ori sahaja. Saya tak minum lah mandarin mango tu saya tak ambil. Sama juga dengan tea mix. Tea mix pun saya go for original sahaja. Macam tu. So masa tu lah. So alhamdulillah masya-Allah. Going smooth, sangat-sangat okey sebab kita makan protein. Saya punya luka yang saya punya jahitan yang
buang sis sebanyak 14 jahitan tengah tu pun dalam masa kurang daripada sebulan dah sihat. Sebab kan kita kalau kita operate kan kita tak boleh makan macam-macam kan, dan majoritinya makanan kita adalah base telur, betul tak? So bila kita makan telur, kita akan bagi luka tu apa orang kata gatal. So alhamdulillah masya-Allah, F1 Sport ni pula adalah benda tu ada protein base, dan protein base adalah dia akan mempercepatkan tutup bukaan luka tu dalam dan luaran. Macam tu, best. Okay, so apa lagi? Nak dapatkan zuriat ni dia kena usaha doa lah, tawakal lah, syawah. Okay, dan apa-apa pun benda tu insyaAllah nanti bila dah going through dah akan okay je. Kau Siti ni apa? Kak Siti apa? Bukan kan? Apa lagi soalan lagi? Termis ada apa lagi tak? Okay, so okay, mungkin itu saja, panjang pula kita cerita kan. Okay, so apa-apa pun benda ni adalah based on saya punya experience. Okay, benda ni adalah nutrition. Saya ulang sekali lagi, benda ni adalah nutrition. Anda nak sihat pun dengan makanan, anda nak sakit pun dengan makanan. So the best is Kablah Nutrition adalah makanan. Okay, so lagi Ustaz nak bagi doa untuk dapat anak. Ustaz doa. Ustaz cepat. Ustaz unmute. Ustaz nak share screen kot? Tak ada skrin. Okay. Kalau kita tengok dalam surah apa Saman? Surah Nuh. Surah Nuh. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu, ada, saya tak hafal Okey. Surah Nuh ayat 10, 11 dengan 12. Allah Ta'ala sebutkan, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kamu beristighfar. Pohonlah keampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya ia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, sesungguhnya sekiranya kamu buat demikian, Allah Ta'ala akan hantarkan hujan yang lebat mencurah-curah kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwalin, dan dia akan berikan kepada kamu banyaknya harta kekayaan, wa banin, dan juga anak-anak. Jadi ayat ni disebut kepada kita, Allah Ta'ala nak bagi anak, nak bagi harta banyak, nak bagi rezeki melimpah ruah macam air hujan. Syaratnya ialah istaghfiru, memperbanyakkan istighfar. Selain daripada kena turun berat badan lah, kena turun berat badan dulu. Mana repair dulu sel-sel yang rosak kat dalam tu, apa-apa yang tersumbat tu, kan, dengan cellular nutrition gitu tu. Dalam waktu yang sama kita memperbanyakkan istighfar, insya-Allah. Wallahualam. Okay, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Istighfar, betul. So yang ni saya dah operate fibroid setahun lepas, dan saya baru tahu di mana ada fibroid balik. Okay, siapa yang ada cabaran kesihatan macam saya cakap tu, tukarkan nutrition anda kepada F1 Sport dan original sahaja. Elok original, Timix original, F1 Sport. Cuba buat 3 benda tu, cuba buat dulu. Okay, and then jaga makan lah. Okay, kurangkan ayam. Okay, kurangkan ayam-ayam yang ada hormon banyak tu kan. Ayam pun mahal sekarang, tak payah makan ayam, makan ikan. Okay, makan ikan, makan benda-benda yang apa orang kata sumber daripada putih tu, daripada tahu, tempe, susu, soya and ikan lah. Last sekali protein yang kalau macam solid. So kalau macam saya macam tengah pantang kan banyak makan ikan, betul tak kan? Kita memang tak makan ayam pun. So cuba tukar diet, cuba tukar nutrition, insya-Allah lah benda tu akan membantu. Okay. Thyroid, kalau macam contoh geng-geng thyroid, geng-geng gout ni, elakkan F3 dulu. Banyakkan elo omega. Alright. Ya, beli original. Walaupun masam hang telan je. Okay. Dengan fiber. Okay. So, insyaAllah moga sesi untuk kali ni, untuk sesi saya dan Ustaz Fuad memberi manfaat kepada semua orang. Okay, kalau sebenarnya yang terlepas boleh tengok semula dekat link YouTube
Okay, dan insyaAllah kita jumpa pada sesi OBC pada minggu hadapan, pada sesi yang lain pada hari Isnin, okay, pada masa dan waktu yang sama. Okay, so thank you so much. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum, bye-bye. Ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berlayar, ada yang juga di angkasa. Ada yang baru belajar, ada tengah temu duga, ada yang bosan dengan kerja. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, Bismillah. Walau dunia sering bermasalah, Bismillah. Usaha dan doa usahlah lupa, sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Sebutkanlah Bismillah. Bila kita menyebut namanya, nawaitu jahat pun jadikan kita serba salah. Bila kita menyebut namanya, semoga yang dilaksana semuanya terjaga. Tak kisah kita di mana, kita mula dengan nama kebesarannya. Oh, oh, oh. Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, Bismillah. Walau dunia sering bermasalah, Bismillah. Usaha dan doa usahlah lupa, sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Tidakkah kita percaya dengan hikmah yang ada padanya? Sempurnakanlah segala helaan nafas yang ku hembuskan. Setiap amalku hanyalah untukmu. Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, Bismillah. Walau dunia sering bermasalah, Bismillah. Usaha dan doa usahlah lupa, sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah, Bismillah. Walau dunia sering bermasalah, Bismillah. Usaha dan doa usahlah lupa, sebutkanlah Bismillah, sebutkanlah Bismillah. Sebutkanlah Bismillah. Bye semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi hari minggu depan. Bye. Assalamualaikum.